Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Saka Saham. Saka yang memberi kebaikan pada semua lah sebenarnya. Saka tu mean dia sebenarnya saham aku, kewangan aku. Bukanlah Saka. Orang Melayu ni kalau Saka dia lebih kepada hantu lah, hantu. Saka tu hantu, tapi kita bukan hantu lah, hantu saham mungkin lah kan. Sebab tu kita letak dia Saka saham aku, kewangan aku. Okey, sebelum abang mulakan sesi untuk minggu ni, jadi minggu depan lah, sebab biasanya kita buat YouTube ni kita buat konten pada hari Sabtu dan hari Ahad, hari cuti kita lah. Sebelum abang mulakan ni, perlu abang ingatkan kembali kepada semua subscriber, termasuk yang baru subscribe, segala apa yang dibuat dalam YouTube ni, sama ada indeks ataupun counter ataupun apa juga yang abang sharekan dalam YouTube video ni, sebenarnya ia adalah merupakan satu education series lah sebenarnya. Dia bukan buy call, bukan sell call kita tak kata benda yang membuat ni adalah satu buy call yang perlu kita ikut ataupun sell call yang perlu kita ikut. Tidak. Ini merupakan disclaimer lah. Setiap apa yang abang buat dalam YouTube ni, dia lebih merupakan kepada perkongsian ilmu, lebih kepada pembelajaran kita dalam saham. Sebab abang rasa abang pun dah agak lama dalam bidang ni, 20 tahun, dan untuk kita kembalikan balik kepada masyarakat ilmu ataupun pengalaman yang abang adalah sedikit ni dalam industri ni lah. Sebab abang dah melibatkan industri ni lebih kurang dalam tahun 95 ataupun 96 lah, lepas grad dan terus jadi dealer lah. Okey, untuk kali ini kita nak buat sedikit berkenaan dengan index direction untuk minggu depan, 14 hari bulan 14 sehingga 18 hari bulan. Biasanya abang akan buat seminggu index direction. Okey, kalau kita review balik apa yang telah terjadi pada indeks kita pada last week, sebenarnya apa yang terjadi pada last week telah pun kita predict. Alhamdulillah, abang predict yang indeks kita kemungkinan besar akan jatuh sehingga 1472. Dan the lowest last week yang kita tengok adalah sekitar 1474, dan market kita close pada hari Jumaat, indeks kita close pada 1504. So ke mana arah seterusnya indeks kita kalau kita lihat dari segi week by week ataupun weekly dia lah. Okey, kalau melihat kepada last week punya game, sebenarnya indeks kita masih dalam keadaan weak. Indeks kita masih dalam keadaan weak, dan dia tidak ada sedikit kenaikan. Itu pada hari Jumaat dia ada sedikit kenaikan, sebab kita lihat pada hari Khamis dia dah jadi lower 1474. After that hari Jumaat dia naik hingga 1504. Terdapat sedikit kenaikan. Kemungkinan besar kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada counter glove, terutamanya top glove. Sebab top glove terdapat dalam indeks kita punya indeks counter. Kan sebelum ni kita lihat bagaimana kesemua glove counter, healthcare counter mengalami selling pressure yang agak-agak menakutkan lah sebenar-benarnya. Tapi kita lihat pada hari Jumaat sedikit kenaikan telah berlaku, di mana kita dapat lihat selepas itu keluar news mengatakan share buyback yang dilakukan oleh setengah company glove ni. Kemungkinan besar share buyback ni berlaku disebabkan company itu yakin bahawa harga saham mereka tu telah rendah. Telah rendah, dan mereka mempunyai upaya untuk membelinya semula untuk menstabilkan harga tu. Itu yang berlaku pada hari Jumaat. So apa yang kita nak lihat sekarang, the next week, apa pula yang berlakunya. Kita melihat ini sekadar dari segi technical sahaja, sebab saya lebih kepada technical. Saya bukan FA punya kajian ataupun FA punya study. Saya lebih kepada technical. Saya melihat technical sebagai instrumen untuk melihat counter ataupun melihat indeks saya. Okey, kalau kita kaji, kita lihat bahawa indeks kita sebenarnya telah menurun sejak daripada 29 Julai. Highest kita 1617 ataupun 1618, dan dia pergi the low pada hari Khamis 1274. Itu sebenarnya 1474 daripada 1618, 1617, 29 Julai, dan dia terus jatuh sehingga hari Khamis adalah the lowest dia sebenarnya untuk bulan 7, bulan 8 dan permulaan bulan 9, lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Itu merupakan lowest dia 1474. Kalau kita lihat
daripada midterm, memang indeks kita masih weak. Masih lagi weak. Okey, untuk next week, kalau indeks kita boleh melepasi, saya tetap mengatakan bahawa itu hari indeks kita jangan break 1507, 1508, sebab kalau dia break 1507 lebih kurang 1508 tu dia akan jatuh kemungkinan besar di bawah 1500. So sekarang ni sama juga, saya melihat bahawa indeks kita perlu melepasi sekurang-kurangnya untuk next week. Dia kena maintain above 1509 ataupun 1510. Indeks kita kalau dia nak menunjukkan satu trend yang baru, iaitu lebih kepada trend ke atas, uptrend, indeks kita downtrend. Actually dalam kita punya midterm, indeks kita downtrend. Cuma kalau nak melihatkan kepada downtrend ni semakin weak, dia kena break 1510. 1510 dan buy signal akan berlaku kalau indeks kita ni dapat break kepada taraf 1515. Kalau dia boleh break ke atas 1515, ia telah menunjukkan satu minat baru kepada trader dalam bursa kita. So the next one is 1526. Apa yang kita nak tengok sebenarnya adalah apakah indeks kita mampu bergerak di atas 1526 ni. Kalau dia boleh main atas 1526, the next resistance index adalah 1540. Kenapa saya memilih 1526? Sebab 1526 ni adalah sekitar saya lihat EMA 100. Untuk 1526 ni adalah EMA 100 dia, iaitu moving average 100 hari untuk indeks. So kalau dia boleh main atas 1526, ini merupakan satu petanda yang baik untuk kita punya indeks. Dan dia mungkin akan bergerak semula ke atas 1540. Dan for next week, saya jangkakan kalau dia boleh main 1526 ke atas, kemungkinan besar indeks kita akan bergerak ke arah the next resistance dia adalah 1548. So 1504, 1548 itu adalah range untuk next week punya indeks lah, indeks ya. Untuk dia drop pula, kalau dia dapat maintain harga sekarang, actually dia kena maintain daripada psikologi sebenarnya. Psikologi indeks adalah kepada tahap 1500. Phase dia adalah psikologi indeks dia ni 1500. Kalau dia tak boleh main atas 1500, kemungkinan besar dia akan test balik 1485, 1474 lowest yang dia pernah sampai. After that, kemungkinan besar dia akan bergerak ke 1465 ataupun 1466. So trigger point yang saya telah bagi tadi merupakan adalah resistance yang perlu dilepaskan oleh indeks kita dan juga support yang ada dalam indeks. So benda ni kena hati-hati sikit, terutama kepada newbies lah. You kena tahu sentimen market macam mana, kena tahu keadaan market kita macam mana. Sebelum kita memasuki sesuatu pasaran saham ataupun kita membeli sesuatu counter, kita perlu juga tahulah sentimen market tu macam mana. Sebab supaya kita tak habiskan segala kekayaan yang you all ada, mana kita tahu kan, mungkin ada gedung emas ke apa benda kan, semua you letak dalam one day, letak you punya wang semua dalam one day, you invest hari semua dan terus market drop. Itu yang jadi masalahnya kan. Lepas tu dah tak boleh nak beli apa lagi dah. Supaya kita ni lebih berilmu sebenarnya. Sebab saham ni setiap hari adalah merupakan hari baru untuk saham. Jadi kita sentiasa belajar lah, kita sentiasa belajar dalam saham ni. Kat sini nak cerita sikit lah, kita nak cerita sikit. Pada yang belum ada akaun CDS, you all boleh buka akaun CDS. Kalau nak yang terbaik, kena datang daripada broker yang terbaik. Semestinya Afin lah. You all boleh pergi mana-mana broker Afin untuk buka akaun CDS you all. Dan bersama dengan Afin untuk menjalani pelaburan you all. InsyaAllah Afin sentiasa akan menolong. Dia punya platform pun stable je, tak ada masalah. Indeks 28 bilion pun kita masih stabil lagi kita punya. So jangan lupa, nak yang terbaik mesti datang daripada broker yang terbaik. Afin benda yang terbaik yang you all perlu cari. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.